Thailand yang dahulunya dikenali sebagai Siam pada asalnya terdiri daripada beberapa buah kerajaan besar. Dahulu, Siam terdiri daripada Kerajaan Lana di utara Thailand, Sukhothai atau Ayutthaya di kawasan tengah dan Kerajaan Malaya di selatan. Raja Rama keempat yang memerintah semasa dinasti Chakri menggunakan nama Siam untuk menyatukan semua kawasan di bawah satu negara, dan nama Siam adalah nama formal yang digunakan di dalam mana-mana perjanjian yang ditandatangani dengan kerajaan yang lain. Siam kemudiannya ditukar kepada Thailand yang bermaksud tanah yang bebas. Politik di Thailand dari pemerintahan tradisional ke moden bermula dan berjalan semenjak pemerintahan dinasti Chakri hingga akhirnya pada tahun 1815 saat pemerintahan keempat oleh Raja Mongkut telah mengalami perubahan dan penggeseran yang cukup tajam. Pembentukan hubungan Thailand dengan Eropah telah menghasilkan sebuah perjanjian pada tahun 1855 yang dikenali dengan nama Bowring Treaty. Perjanjian yang dilakukan dengan Inggris atau Britain ini menjadi faktor berlakunya reformasi dari negara tradisional ke negara moden. Titik sejarah permulaan ataupun perubahan di negara Thailand dapat dilihat melalui Revolusi 1932. Revolusi 1932 merupakan satu tindakan yang sangat cepat berlaku hingga berjaya menukar sistem pemerintahan di Thailand dari kerajaan monarki mutlak kepada kerajaan raja berperlembagaan, di mana meletakkan Perdana Menteri sebagai ketua kerajaan dan raja sebagai ketua negara. Bagi memenuhi prinsip demokrasi, kerajaan turut menggubal akta yang berkaitan dengan hak rakyat Thailand, iaitu sistem demokrasi di mana rakyat yang diberi kuasa untuk memilih kerajaan atau ketua kerajaan di negara Thailand. Namun hakikatnya, kebebasan yang diperoleh oleh rakyat Thailand sebenarnya mempunyai halangan, dan apa jua karya mereka semestinya tidak mempunyai unsur yang menghina atau mengancam kerajaan. Bagi melindungi kepentingan parti dan perlembagaan, People Party menggunakan Akta Perlindungan Akta Perlembagaan untuk menentang mana-mana kritikan yang ditujukan kepada perlembagaan. Kesannya, sebilangan besar yang mengkritik perlembagaan telah ditahan oleh pihak berkuasa negara Thailand untuk mengelak perkara ini terus berleluasa dalam kalangan masyarakat Thailand pada ketika itu. Pada tahun 2006, berlaku rampasan kuasa di Thailand secara besar-besaran, di mana rampasan kuasa ini dilakukan oleh tentera diraja Thailand terhadap kerajaan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Rampasan kuasa ini berlaku pada 16 September 2006, yang merupakan rampasan tidak menumpahkan darah dan tiada jumlah korban dilakukan. Tindakan yang diambil oleh tentera diraja Thailand adalah dengan membatalkan pilihan raya yang berlangsung, membubarkan parlimen, menggantung perlembagaan beserta ahli-ahli kabinet dan mengisytiharkan undang-undang tentera yang dilaksanakan pada ketika itu. Thaksin dituduh tidak cekap memerintah negara atas sebab telah melakukan rasuah serta menyalahgunakan kuasa. Thaksin mengambil keputusan untuk meninggalkan Thailand. Pas kejatuhan Thaksin, pentadbiran Thailand diambil alih oleh Surayut Cholanot. Surayut telah melakukan perubahan kepada Thailand dengan meningkatkan kekuatan dalaman Thailand berbanding fokus kepada perkembangan ekonomi. Namun, tetapi perubahan yang beliau lakukan telah menyebabkan ramai rakyat Thailand terbunuh. Surayut kemudian memohon maaf kepada rakyat Thailand dan berusaha menamatkan konflik tersebut. Selepas itu, beliau mengambil keputusan untuk membuat pilihan raya semula. Setelah Surayut tewas dalam pilihan raya pada bulan Januari 2008, pemimpin Parti Kuasa Rakyat PPP Samak Sundaravej telah dilantik untuk mengetuai kerajaan Thailand. Ekoran krisis politik yang berterusan, Mahkamah Perlembagaan Thailand pada 9 September 2008 bertindak memutuskan Samak hilang kelayakannya sebagai Perdana Menteri. Pada mulanya, beliau enggan meletakkan jawatan sehingga parti PPP bubar dan beliau mengambil keputusan untuk meletakkan jawatan. Pada 17 Disember 2008, Perdana Menteri baru Thailand telah ditetapkan, iaitu Abhisit. Hal ini kerana beliau berjaya memperolehi sokongan kuat di parlimen. Sepanjang pemerintahan beliau, banyak berlaku aktiviti pengoboman dari pihak pembantah. Contohnya, pada bulan Januari 2009, sejumlah 67 insiden berlaku membabitkan 33 kematian dan 75 kecederaan.
Pada 8 Jun 2009, berlaku lagi insiden balas dendam yang dipercayai dilakukan oleh anggota tentera di kampung Aipeyi, daerah Chok Airong, Patani. Dalam insiden ini, 11 jemaah terbunuh manakala 13 yang lain cedera parah. Peristiwa ini turut menimbulkan kemarahan dan ketidakyakinan penduduk terhadap kerajaan Abhisit serta pihak tentera sehingga menyebabkan kegiatan anti kerajaan terus meningkat. Secara keseluruhannya, semenjak Abhisiti dilantik sebagai Perdana Menteri Thailand, rancangan beliau untuk mewujudkan keamanan dengan memberikan keadilan tidak berjaya. Bermula tahun 2014, terdapat jangka masa 5 tahun menunggu rakyat menentukan kerajaan sendiri. Pada ketika ini, Kerajaan Majlis telah menggubal perlembagaan, memperkenalkan beberapa undang-undang yang menindas hak demokrasi rakyat serta mewujudkan sebuah sistem pilihan raya yang rumit yang berpihak kepada birokrasi tentera. Menurut Vishnu Krenggam, timbalan Perdana Menteri ketika itu, dalam taklimat mengenai roadmap, beliau menyatakan bahawa masa 20 bulan boleh dipendekkan sekiranya proses menggubal perlembagaan baru dan undang-undang dapat dipendekkan. Vishnu dan Menteri Luar Don Premodiwinai memberi taklimat tersebut disebabkan timbul masalah mengenai proses politik negara ekoran daripada pembatalan draft pertama perlembagaan oleh Majlis Pembaruan Nasional. Taklimat tersebut dihadiri oleh 31 duta besar dan wakil-wakil diplomat dari 66 buah negara serta perwakilan daripada 11 organisasi antarabangsa. Pemerintahan Majlis Thailand telah memasukkan sebahagian larangan terhadap aktiviti politik, termasuklah membenarkan parti politik untuk merekrut ahli baru dalam tempoh 4 tahun sebelum menjelang pilihan raya umum tahun hadapan. Pada awal tahun 2020, protes besar-besaran telah dilancarkan oleh anak muda di beberapa bandar utama dan institusi pengajian tinggi di IPT tertentu. Protes tersebut sudah mula tersebar di jalan raya serta disertai oleh pekerja dan rakyat biasa. Kemarahan anak muda dan mahasiswa terjadi kerana kerajaan yang dikawal oleh tentera telah mengharamkan salah satu parti politik pembangkang iaitu Future Forward Party yang telah meraih sokongan anak muda pada PRU yang lepas. Antara sebab anak muda melakukan tunjuk perasaan tersebut kerana mereka menuntut pelentakan jawatan Perdana Menteri, menggesa pembubaran parlimen, pemindahan perlembagaan dan reformasi institusi monarki. Pada 16 Oktober 2020, usaha besar-besaran daripada anak muda Thailand telah menaikkan kemarahan kerajaan. Hal ini menyebabkan pihak polis menggunakan semburan air biru dan gas pemedi mata terhadap sesiapa yang terlibat dalam rusuhan tersebut. Berdasarkan laporan BBC Demokrasi di Bangkok, mereka telah menggunakan tanda hormat 3 jari yang diambil daripada filem The Hunger Games. The Independent melaporkan tanda hormat tersebut boleh dikesan sejak Revolusi Perancis yang membawa maksud kebebasan, persaudaraan dan persamaan. Ini jelas menunjukkan parti politik pada masa kini masih lagi tidak stabil dan pertelingkahan antara kerajaan dan rakyat terus berlaku. Thailand mengalami kemerosotan ekonomi yang teruk akibat peperangan ketika Perang Dunia Kedua. Selepas Perang Dunia Kedua, Thailand berusaha untuk membaik pulih sosioekonomi mereka yang terjejas teruk akibat peperangan tersebut. Mereka telah membangunkan beberapa bidang ekonomi seperti pertanian, industri serta membaik pulih kembali infrastruktur dan kemudahan asas yang disediakan seperti sedia kala. Proses membangun intensif sebenar bermula pada tahun 1958 apabila Perdana Menteri iaitu Sarit Tanawarat telah melancarkan rancangan 5 tahun pertama iaitu Pelan Kebangsaan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Thailand DESDP. Dasar ekonomi yang dijalankan oleh Thailand adalah ke arah pelaburan langsung asing. Namun, mereka telah melakukan sekatan terhadap pendatang Cina yang telah diambil oleh perusahaan negeri. Thailand telah menggalakkan kepada kemasukan modal asing dalam usaha untuk membangunkan ekonomi negara mereka. Kehadiran pelabur asing daripada British telah mengembangkan perusahaan getah di selatan Thailand.
Thailand juga mempunyai banyak bekalan kayu jati yang sangat bermutu untuk diekspor ke luar negara untuk dijadikan perabot. Pada tahun 1960, perancangan ekonomi negara Thailand telah beralih kepada pertubuhan perindustrian bandar. Hal ini kerana pertubuhan ekonomi dalam bidang pertanian tidak mencukupi dan tidak dapat memenuhi aras pencapaian yang diinginkan. Thailand telah memulakan strategi promosi ekspor pada awal 1970-an sebagai galakan ke arah mengurangkan import dan menggantikan pasaran domestik. Strategi ini lebih berorientasikan dengan menggalakkan penglibatan syarikat swasta dalam bidang industri. Intensif yang digunakan dipanggil sebagai intensif pelaburan. Dalam tahun 1970, Lembaga Pembangunan Ekonomi dan Sosial Kebangsaan bertanggungjawab untuk menjaga hala tuju dasar baharu luar bandar. Selepas itu, pada tahun 1997, Thailand mengalami krisis kewangan yang sangat teruk menyebabkan segala aktiviti ekonomi terganggu dan ekonomi sara diri digalakkan pada tahun tersebut. Krisis ini bermula dengan aliran keluar modal secara besar-besaran dari pasaran kewangan tempatan negara Thailand sebelum merebak dengan pantas ke negara-negara jiran. Pada 2 Julai 1997, nilai duit baht telah menurun dan menimbulkan kesangsian pelabur luar mengenai ketahanan peraturan kadar tukaran serantau. Pada tahun tersebut juga, bursa saham jatuh sebanyak 75%. Pada Januari 1998, nilai mata wang Thailand jatuh menjunam kepada nilai yang paling rendah iaitu 56 unit kepada dolar. Perusahaan kewangan Thailand yang terbesar juga muflis disebabkan krisis ini. Pada tahun 1999 dan 2000, ekonomi berada dalam tempoh pemulihan kerana negara Thailand dibantu oleh International Monetary Fund (IMF). Negara telah menggubal beberapa rancangan ekonomi seperti Rancangan Pembangunan Pesisir Timur (ESB). ESB diperlukan untuk desentralisasi daripada Bangkok. Thailand juga tidak mempunyai pelabuhan yang mencukupi untuk melakukan urusan ekonomi. Pelabuhan yang terdapat pada masa itu hanyalah Klong Toi. Malah pelabuhan ini sangat terhad kepada kapal kecil sahaja kerana air yang cetek, manakala pelabuhan Santahip pula tidak sesuai dijadikan sebagai pelabuhan komersial kerana dikawal oleh tentera laut untuk keselamatan. Disebabkan itu, pertubuhan ESB telah membina satu pelabuhan laut dalam bagi memudahkan urusan ekonomi. Pelan ESB juga hasil daripada penemuan gas asli di Teluk Thailand iaitu di kawasan Maptaput dan terdapat juga bahan mentah yang lain. Setelah beberapa tahun, sektor industri telah berkembang dengan pesat kerana telah berjaya membina banyak industri kilang. Antara kilang yang berjaya ditubuhkan ialah kilang elektrik dan kilang elektronik. Pelabuhan yang berada di kawasan ini pula dijadikan sebagai pelabuhan industri cecair. Industri yang disasarkan oleh ESB iaitu industri yang berskala besar yang melibatkan penghasilan gas kimia. Oleh itu, sektor industri Thailand pada ketika itu telah meningkat kerana penghasilan produk domestik meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun tersebut, minyak kelapa sawit mentah CPO mencapai 1,287,509 ton di mana 65,000 ton telah diekspor. Namun begitu, KDN Thailand hanya berkembang perlahan sebanyak 2.9% daripada Januari sehingga Jun 2010. Seterusnya, pada tahun 2011, ekonomi di Thailand merosot kerana telah berlakunya banjir selama sebulan. Berikutan dengan itu, peratus ekonomi di Thailand pada tahun 2011 jauh berbeza dengan 2010. Peratus merosot pada tahun 2011 adalah sebanyak 10.7% dari Oktober sehingga Disember. Banjir yang teruk tersebut telah menyebabkan semua sektor di Thailand terhenti. Aktiviti pelancongan merupakan salah satu cabang ekonomi di Thailand. Menurut World Travel dan Tourism Council (YTTC), sektor pelancongan telah menyumbang sebanyak 19% GDP. Pada tahun 2018 hingga 2019 telah berlaku reformasi melalui beberapa langkah untuk membangunkan lagi ekonomi di Thailand. Antaranya, Thailand telah banyak menggunakan alatan dari segi elektronik dan automotif. Hal ini termasuklah industri seperti robotik, bioteknologi dan lain-lain.
Pada tahun 2020, wabak virus semakin berleluasa menyebabkan sektor ekonomi di Thailand dari segi perikanan, pelancongan dan pertanian getah telah terjejas. Dari segi sektor pelancongan di Thailand amat merosot kerana kes COVID-19 telah menyebabkan negara tersebut menyekat kemasukan pelancong dari luar untuk masuk. Pada 31 Mac telah menunjukkan pengurangan sebanyak 95% jumlah penumpang di lapangan terbang Thailand dan hanya merekodkan seramai 8,892 pengunjung dari 207 ketibaan antarabangsa dan domestik. Jelaslah bahawa kegiatan ekonomi di Thailand pada tahun 2020 dan tahun akan datang mungkin akan meningkat semula sekiranya pandemik COVID-19 ini semakin berkurangan.